Baik pelajar, jom kita masuk subtopik yang kedua bagi bab 13, iaitu 13.2 akas teorem Pythagoras. Apakah maksud akas pelajar? Okay, akas di sini bermaksud terbalik. Teorem Pythagoras yang terbalik, apa maksudnya? Okay, jom kita tengok yang ini sama-sama. Bagaimanakah anda menentukan suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak? Baik pelajar, sebelum ini dalam subtopik 13.1, okay, kita diberi satu segitiga bersudut tegak. Okay, lepas tu kita perlu guna teorem Pythagoras untuk mencari ataupun menentukan panjang sisi yang tidak diketahui. Okay, dengan panjang dua sisi yang lain diberi. Betul pelajar? Okay, tapi dalam akas teorem Pythagoras dia terbalik. Okay, kita akan diberi satu segitiga. Tapi dia takkan bagi tahu segitiga yang diberi itu adalah segitiga bersudut tegak ke tidak. Okey, untuk akas teorem Pythagoras dia nak kita buktikan segitiga yang diberi itu dengan semua panjang sisi diberi itu, adakah itu segitiga bersudut tegak? Dia nak kita yang buktikan. Ini maksudnya akas terbalik. Okey, boleh ya pelajar? Okey, sebelum kita teruskan, jom kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat menentukan sama ada suatu segitiga adalah segitiga bersudut tegak dan memberi justifikasi berdasarkan akas teorem Pythagoras. Okey, so untuk yang ini tak susah, asalkan awak dah faham teorem Pythagoras. Untuk akas teorem Pythagoras tak ada masalah. Mari kita tengok nota yang di bawah ini. Kita tengok rajah yang pertama dulu. Okey, di sini kita diberi suatu segitiga ya. Okey, lepas tu di sini dia tulis, jika C kuasa 2 kurang daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut pertentangan dengan sisi C ialah sudut tirus. Okay, bagi sesiapa yang tidak faham, it's okay. Sebab ini hanya untuk pengetahuan sahaja. Asalkan, sisi C ini ya. Panjang sisi C ini kamu kuasa 2 kan. Lepas tu nilai dia adalah kurang daripada hasil tambah kuasa 2B dengan kuasa 2A. Maka sudut yang pertentangan dengan sisi C ini adalah sudut tirus. Itu je. Awak faham macam tu je. Boleh ya? Seterusnya, untuk rajah yang kedua ya. Jika C kuasa 2 lebih besar daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut pertentangan dengan sisi C ialah sudut cakar. So ini pun awak faham macam tu je. Kalau panjang sisi C ini ya, awak kuasa 2 kan. Lepas tu nilai dia lebih besar daripada hasil tambah kuasa 2A dengan B ni. Maka sudut yang pertentangan dengan C ini adalah sudut cakar. Boleh ya pelajar? Awak faham macam tu je ya bagi siapa yang tak faham. Yang ketiga, ini yang penting. Ini yang saya nak tunjukkan ni. Jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut pertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Ini dia. Kalau kita ambil salah satu sisi, contohnya sisi C ini, kita kuasa 2 kan. Lepas tu nilai dia ngam-ngam sama dengan hasil tambah kuasa 2B dengan kuasa 2A. Maka saya boleh buat kesimpulan bahawa sudut yang pertentang dengan C ini adalah 90 darjah. Dan ini adalah segitiga bersudut tegak. Saya boleh buat kesimpulan macam ni. Boleh ya faham ya? So, akas teorem Pythagoras menyatakan bahawa jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut pertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Asalkan kita dapat C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maksudnya itu adalah segitiga bersudut tegak. Bagi sesiapa yang masih tidak faham apa yang saya cakap, it's okay. Jom kita tengok contoh. Awak akan lebih faham. Contoh 6. Tentukan sama ada setiap segitiga yang berikut ialah segitiga bersudut tegak atau bukan. Anda nampak soalan macam ni? Terus kita kaitkan dengan akas teorem Pythagoras. Ingat lagi kan macam tadi saya cakap, untuk bab 13.1, soalan semua bagi kita segitiga bersudut tegak. Dia dah bagi tahu dah. Soalan itu dia dah terus bagi segitiga bersudut tegak. Tapi untuk 13.2 akas teorem Pythagoras, kita akan diberi segitiga dan dia tak akan bagi tahu kita sama ada segitiga itu adalah bersudut tegak ke tidak. Kita kena buktikan bagi dia. Baik pelajar, macam mana kita nak buktikan?
Macam tadi dalam nota ini, dia ada bagi tahu kita perlu buktikan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, apa sebenarnya semua ni? C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita tahu, ini sebenarnya adalah teorem Pythagoras. Okey, di mana C adalah hypotenuse. Apakah maksud hypotenuse? Apa sisi yang paling panjang? Okey, yang itu C di sinilah. Dan dia bertentang dengan 90 darjah. So, ini adalah C. So, A dengan B tak kisah. Kalau ini nak tulis A pun boleh, B kat bawah pun boleh. Kalau tak nak, yang bawah punya A, atas apa yang sebelah kiri ni B pun boleh, tak kisah. Okey, tapi yang pasti C wajib paling panjang dan dia bertentang dengan 90 darjah. Okey, itulah sebab untuk soalan macam contoh 6, dia nak kita tentukan sama ada segitiga yang diberi itu adalah bersudut tegak ke tidak. Kita perlu cari yang terpanjang dulu, sisi yang paling panjang dulu. Lepas tu kita dapatkan kuasa 2 bagi sisi yang terpanjang tu dulu. Okey. Bagi siapa yang masih tidak faham apa yang saya cakap, semakin saya terangkan, semakin awak rasa keliru, it's okay. Okay, so ingat je. Kalau kita nak tentukan sama ada suatu segitiga yang diberi adalah bersudut tegak ke tidak, first kita cari sisi yang paling panjang dulu. Untuk soalan A, kita cari sisi yang terpanjang dulu. Okay, sisi yang paling panjang yang mana satu? 25. Okay, lepas tu kita cari dulu kuasa 2 bagi sisi yang terpanjang dulu. 25 kuasa 2 kita akan dapat 625. Okey, lepas itu. Okey, ada 2 lagi sisi yang tertinggal kan? So, kita tambahkan kuasa 2 kedua-dua sisi itu. 7 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Kita akan dapat berapa? 49 tambah 576. Kita dapat 625. Wow! So, saya dah dapat buktikan bahawa 25 kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Iaitu sisi yang paling panjang punya kuasa 2 sama dengan hasil tambah kuasa 2 bagi kedua-dua sisi yang lain tu. Okey, maka saya boleh buat kesimpulan bahawa sudut FED adalah sudut tegak iaitu 90 darjah. Maka DEF adalah segitiga bersudut tegak. Itu sahaja. So, pelajar boleh faham? Okey, sebab di atas dia dah bagi tahu. Kita tengok yang ni je. Yang saya bulatkan ni je. Dia kata, jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut pertentangan dengan C, yang sebelah kiri punya ni, adalah sudut tegak. Tengok. Yang sebelah kiri saya ini adalah 25. Betul? So, sudut yang bertentang dengan 25 adalah E di sini. Okay, so maka DEF ialah segitiga bersudut tegak. Sebab ini adalah sudut tegak. Ini adalah sudut 90 darjah. Maka ini adalah segitiga bersudut tegak. Boleh faham ya pelajar? Okay, bagi sesiapa masih tidak faham, it's okay. Kita tengok lagi satu contoh. Nanti awak akan lebih faham. Jom kita tengok contoh B. Okay, first step sama juga, kita cari sisi yang terpanjang. Okay, sisi yang terpanjang 20. Betul? Okay, first kita nak cari dulu kuasa 2 bagi 20. So, 20 kuasa 2 kita akan dapat 400. Okay, sekarang kita cari pula jumlah kuasa 2 bagi dua sisi yang tertinggal iaitu 12 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. So, kita akan dapat 144 tambah 324. Betul kan? 18 darab. Ya, betul. Okay, lepas tu kita akan dapat 468. Sekarang kita tengok ni. 20 kuasa 2 tak sama dengan 12 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Sebab 400 dengan 468. Tak sama kan? Okay, so kita guna simbol ni lah. Dia tak sama ya. Okay, so saya boleh jawab di sini.
Sudut. Sekarang kita nak tengok sudut yang mana. Yang bertentang dengan yang sebelah kiri ni. Apa? 20. So, yang bertentang dengan kiri ini adalah sudut di sini. Sudut di T. Okay. So, sudut STU tidak sama dengan 90 darjah. Maka, STU bukan segitiga bersudut tegak. Itu sahaja. Tapi sebenarnya dalam buku teks dia tak tulis pun yang ini. Dia tak tulis pun apa sudut yang bertentang dengan apa sisi yang paling panjang ini apa sama dengan 90 ke tidak. Ini tak tulis pun tak apalah. Okey, sebab yang penting kita kena jawab ya atau bukan segitiga sudut tegak. Okey, sebab kalau ada sudut 90, maksudnya itu adalah segitiga bersudut tegak. Kalau segitiga itu dia tak ada sudut 90, macam ni dia tak sama dengan 90, maka dia bukan segitiga bersudut tegak. Itu sahaja. Okey, kalau tak nak ikut saya pun tak apa. Kalau ini tak nak pun tak apa. It's okay. Kalau tak nak jawab yang ini pun tak apa. Sebab mungkin awak ada sedikit keliru kan. Awak terus jawab je, maka ya atau bukan. Kalau dia sama, ya. Kalau dia tak sama, bukan. Itu sahaja. Okey, ini yang dimaksudkan dengan akas teorem Pythagoras. Boleh pelajar? Okey, dengan itu saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 13.2a pada muka surat 301 dalam buku teks korang. Okey, senang je. First step, cari sisi yang paling panjang. Lepas tu dapatkan kuasa 2, nilai kuasa 2 dia. Lepas tu, untuk sisi yang tertinggal tu, awak tambahkan panjang mereka yang kuasa 2 jangan lupa Okey, lepas tu tengok sama ke tidak. Kalau sama, ya. Kalau tidak sama, bukan. Itu sahaja. Boleh pelajar? Selamat menjawab.